Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Wan Anis Iliani, Wan Mama Azhar di dalam satu lagi episod Perspektif Antara Pos. Projek Datum Jelatik di Taman Keramat terus terpalit dengan kontroversi. Tunjuk perasaan aman oleh penduduk dan aktivis bertukar menjadi kecoh sehingga polis dipanggil untuk mententeramkan keadaan. Menteri Besar Selangor Muhammad Azmin Ali melontar kemungkinan bahawa penduduk dihasut oleh pihak luar. Mengapakah bantahan terhadap projek ini begitu keras? Dengan itu, kita ikuti kupasan yang disediakan oleh Syawalia Hadir. Ini yang berlaku di sekitar kawasan projek Datum Jelatik di Taman Keramat Selangor pada 25 Januari lalu. Ratusan penduduk dan aktivis hilang kesabaran dengan kerajaan negeri yang berkeras mahu terus melaksanakan projek bernilai lebih 1.2 bilion ringgit. Beberapa memorandum dan bantahan yang dihantar kepada kerajaan negeri Selangor sejak 2 tahun lalu supaya projek ini dibatal atau dipindah supaya memanfaatkan penduduk setempat tidak diendahkan. Pada mulanya, kira-kira 500 penduduk berarak dengan aman jam 11.30 pagi di sekitar tapak projek sebelum keadaan bertukar tegang dan ganas lalu memaksa campur tangan pihak berkuasa. Projek kontroversi ini dijalankan oleh Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor melalui anak syarikat Datum Corp International Berhad. Projek ini dimulakan pada 2008 di atas tapak seluas 2.4 hektar di sebelah stesen LRT Jelatik. Projek pembangunan ini melibatkan 4 blok kondominium mewah, hotel, pejabat serta pusat membeli belah. Kenapakah projek Datum Jelatik dibantah oleh penduduk sekitar? Banyak daripada rasa tidak puas hati berpaksi kepada dakwaan bahawa menyebut PKNS menjual 2 blok A dan C kepada pelabur dari China dan 2 lagi B dan D dibuka kepada pelabur dari Singapura dan Indonesia. Ini dinafikan oleh pemaju. Menurut pemaju, harga unit kondominium ditawarkan adalah antara RM500,000 hingga RM2 juta seunit. 57% unit dijual di bawah RM630,000, manakala 83% unit di bawah RM1.3 juta hanya kira-kira 5% unit dengan harga RM2 juta. Semua harga terbabit tidak termasuk diskaun 10% dikhususkan untuk Bumiputera. Pihak yang membantah projek ini bimbang Datum Jelatik akan mengubah lanskap Keramat sebagai sebuah penempatan Bumiputera yang ulung di Lembah Kelang. Chinese mainstream district. Adakah saya tipu? Adakah saya fitnah? Tidak. Ya, dia saman saya ke mahkamah. Lepas itu bila saya ada bukti tunjukkan, dia tarik balik. Tak? Ya, jadi saya nak Azmin, orang PKNS turun jumpa orang-orang generasi kedua, orang tua ni, minta maaf. Ya? Kalau tidak, kita akan kejar sampai lubang cacing. Kita akan jatuhkan dia. Mantan Menteri Besar Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim menjadi penggerak utama projek Datum Jelatik dan umumnya tidak mengendahkan bantahan penduduk. Harapan mereka bahawa Menteri Besar baru Azmin Ali akan lebih prihatin turut lebur sehingga mereka menzahirkan rasa marah menerusi tunjuk perasaan ini. PKNS mengeluarkan kenyataan bahawa semua pihak yang mendaftar untuk membeli lebih 50% unit kondominium adalah Bumiputera. Namun ini dipertikaikan oleh pelbagai pihak. Adakah mereka cuma janji kosong? Dia taruh banner di depan kata ke Bumiputera nak beli? Kita nak tahu siapa dia. Siapa? Sekarang ni maklumat boleh diberi kepada siapa-siapa dan kita berhak nak tahu. Kalau betul jaminan itu dengan agreement yang pembelinya sudah ada, kita tak ada masalah. Tapi soalnya sekarang, bagaimana dengan rakyat tempatan? Pembabitan Ismail Kijo dan beberapa aktivis termasuk daripada Perkasa bingkas digunakan sebagai modal oleh Azmin untuk menuduh orang luar sebagai dalang tunjuk perasaan ini. Mereka tu siapa? Penduduk kampung Keramat. You are sure? I'm sure because I'm They're against the luxury condo and they said they don't want. Yeah, you are sure that they are locals?
and they reside in Jalan Enggang. Can you confirm that? Perkasa sendiri tidak menafikan bahawa mereka turun untuk memberi sokongan kepada penduduk Taman Keramat membantah projek Datum Jelatik. Namun, tuduhan bahawa ahli perkasa terlibat dalam insiden ganas memecahkan tembok zinc sewaktu demonstrasi membantah projek pembinaan Datum Jelatik itu dinafikan. Kami dah katakan perkasa akan berada di mana saja jika penindasan dilakukan terhadap bangsa Melayu. Saya ke sana, saya melihat satu, saya nak membantu membela bangsa saya yang berbangsa Melayu di sana supaya mereka dapat ditempatkan di situ balik. Saya tak mahu ada tindakan dilakukan untuk menghalau orang Melayu keluar daripada bandar. Dia kata orang luar. Tak apa, memang saya orang luar. Orang bukan, makna saya orang luar daripada permeni kawasan Jelatik itu sendiri. Tetapi saya orang dalam negeri Selangor. Maknanya kalau orang cubit pe kanan, pe kiri terasa. Tuduhan orang luar mendahului tunjuk perasaan membantah projek Datum Jelatik turut dinafikan oleh Saleh sebagai berniat jahat. Malah Saleh juga menafikan penglibatan perkasa dalam insiden rumpuhan tapak projek berkenaan. Sebaliknya menjelaskan ianya dilakukan oleh anak muda tempatan. Kalau kita tengok gambar pun kan, yang nampak ganas tu yang anak keramat lah. Kalau orang luar tak boleh ada semangatnya tu. Ini bila anak-anak keramat, ya, kawasan dia diceroboh, dizalimi, naik angin lah macam tu kan. Azmin yang juga adun Bukit Antarabangsa itu berkata Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS akan mengeluarkan laporan lengkap bagi menyanggah dakwaan penduduk itu. Kononnya projek Datum Jelatik akan mengubah identiti atau profil anak watan Keramat. Yang penting pembangunan itu mestilah pembangunan yang tidak menjurus kepada perkauman. Dia kena pembangunan dalam negeri Selangor. Walaupun kita ada kota dalam sesuatu pembangunan, tetapi jangan menjadikan itu sebagai satu sentimen yang boleh menghalang pembangunan negeri Selangor. So PKNS akan telitilah bantahan itu. Harapan Azmin bahawa protes terhadap projek Datum Jelatik ini akan reda selepas memberikan komitmen nyata meleset. Rata-rata penduduk yang kami temui menegaskan bahawa rekod kerajaan negeri dalam menangani keresahan mereka amat buruk. Justeru, jaminan kerajaan negeri dianggap indah kabar dari rupa. Menurut Nur Hayati Muhammad Derus, penduduk sekitar sebelum ini digula-gulakan dengan janji bahawa projek pembangunan itu untuk penempatan semula bagi penduduk asal yang mendiami 4 blok rumah pangsa sebelum ini. Namun ia bertukar kepada projek mega dan akhirnya mereka mendapat maklumat bahawa harga jualan seunit bermula dengan RM700,000 sehingga mencecah RM11 juta. Pada saya itu adalah satu pembohongan Azmin Ali. Sekarang ni anak Keramat takkan duduk lagi. Saya wanita Jalan Enggang akan turut membantu pasukan yang akan menjatuhkan Datum. Kita nak Datum turun dan berhenti projek. Itu saja. Itu satu pembohongan. Dia daripada dulu pun dia tipu, sekarang pun tipu dan selamanya dia akan tipu. There's no such thing. Kalau ada, mesti ada kenyataan dia. Tak ada list, no list, tak ada apa-apa. Kita harap projek ni more to anak Keramat, rumah mampu milik untuk kita, untuk Bumi Putra dan sekitarnya. Penduduk di sini mendakwa projek untuk rakyat ini ditukarkan kepada projek pembinaan kondominium mewah tanpa notis. Kerajaan Negeri dan Pemaju Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS juga dikatakan tidak menurunkan notis pembinaan yang jelas tertera maklumat projek asal yang bertaraf pembangunan semula. Nursiha Siman dalam masa sama menyuarakan kekecewaannya kepada kerajaan negeri pimpinan Azmin. Justru katanya ekoran kerajaan negeri tidak pernah mendengar bantahan dan suara penduduk di situ kali ini akan berusaha lebih agresif agar Pemaju berundur daripada terus membangunkan projek kondominium mewah itu. Saya juga berasal daripada Kampung Baru Datuk Keramat. Tapi saya bila dengar macam ni saya rasa sedih lah ya. Makna kita orang Melayu ni mudah sangat dipokotak-katikkan.
tempat ni adalah tempat kita. Kenapa mesti orang lain, dia yang pada awalnya yang saya tahu, sekarang ni dia mula-mula dia kata untuk orang Melayu tempat sini. Tetapi bila dah makin lama dia berubah pula. Jadi kita tak nak benda ni berlaku. Kalau kita biarkan tak ada perkara macam ni berlaku pada hari ini, saya percaya, saya yakin dia orang akan teruskan projek ini. Jadi kita tak nak benda-benda ni berlaku. Azmin bagaimanapun menegaskan segala keresahan penduduk sudah pun diambil kira dalam menyusun pelaksanaan projek Datum Jelatik. Tak apalah. Dah bertahun dah orang sini tahu dah berapa kali kita turun, dah jumpa dah. Dah selesai dah masalah. Okey? Bagaimanapun, wakil penduduk marah dan kecewa dengan dakwaan Azmin. Kononnya, projek Datum Jelatik diluluskan dengan mengambil kira pandangan masyarakat setempat. Memang tu memang tak betul. Dia 2-3 hari lepas dia terang kepada orang-orang, banyak kawan yang pergi ke pejabat dia kata 50% Bumiputera, 50% Cina. Tiba-tiba dia bawa banner situ, dia kata 100% Bumiputera. Yang mana yang betul, yang mana yang bohong. Jadi semua pembohong. Ada orang yang tertipu. Malah penduduk merasa begitu terhina dengan risalah yang diedarkan kepada penduduk yang mencanang projek Datum Jelatik sebagai perkongsian bijak prihatin rakyat. Pembohong sepembohong-bohongnya, belum habis tu bisa cakap dulu. Menafikan sama sekali, dan ini kita tak mahu, inilah, ini pun kita tak mahu. Perkongsian bijak perhatian rakyat ni kan, ini memalukan kita betul-betul. Rakyat di sini ni Melayu ni. Takkanlah kita bodoh sangat macam ni, kita nak setuju ke yang punya caption. Penduduk juga berkata sejak menjawat jawatan Menteri Besar, Azmin jarang turun ke kawasan tersebut. Apatah lagi untuk bertemu dengan rakyat bagi merungkai projek kontroversi itu. Tak ada. Saya tiap-tiap maghrib ni saya sentiasa dekat masjid tu lah. Kalau saya tak ada pun informer saya banyak. Dakwaan Azmin bahawa pandangan rakyat diambil kira dalam meluluskan Datum Jelatik hanya menambah kemarahan penduduk berkenaan. Sekarang ni dia rasuah penduduk. Sini dah tak boleh, nak surau pun tak boleh nak jumpa penduduk Batak. Jadi dia bawa satu grup pergi Datum Corp punya office. Bagi makan, satu kepala RM50 makan. Macam raja ni, Haji Zainal dah pergi. Itu ni lapor orang sini setuju. Orang yang dah makan dah setuju. Orang yang tak makan tak setuju. Sebab saya pergi sana, saya nak tengok apa perkembangan dia. Saya tengok ni, tapi dia cakap tak jual. Saya pun heran, macam VIP ya. Dia caterer. Tapi dia tengok. Sambut dia tetamu macam VIP ya. Aduh. Pasal dia nak hantar dekat rumah ke pintu. Sampai pintu jemput berapa orang buka pintu. Pengurus operasi Datum Corp, Syitul Syahrin Muhammad Syari menafikan segala dakwaan penduduk Taman Keramat berhubung projek kontroversi Datum Jelatik. Saya pun dah tengok dari segi brosur apa semua. Saya rasa memang fakta ni diputarbelikkan lebih menggunakan racial sentiment daripada menunjukkan kebaikan projek itu. Cara dia panggil lah, jangan membenarkan Cina komunis datang sini, jinjang apa kepung lah apa semua. Saya rasa itu lebih berbau sentimen lah. Tegasnya, dakwaan yang menyatakan bahawa projek tersebut dijual semata-mata kepada pihak luar sama sekali tidak betul. Itu tidak betul lah. Sebab kita bangunkan projek ini oleh DCI, syarikat milik penuh PKNS, dan kita juga tahu PKNS adalah satu perbadanan yang orang kata dimiliki oleh kerajaan negeri kan. Jadi penjualan yang telah diwawarkan dalam setengah-setengah kenyataan yang tidak bertanggungjawab kan, yang telah disebarkan kepada penduduk umum sama ada di sekitar Keramat ataupun di kawasan-kawasan lain, yang melibatkan penjualan kepada pihak asing, pihak orang kata bangsa asing ataupun pelabur luar daripada Malaysia secara en blok adalah tidak benar sama sekali. Menurut beliau, projek Datum Jelatik di Taman Keramat dibangunkan bagi tujuan memangkin pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf kehidupan rakyat khususnya Bumiputera. Katanya sehingga 14 Januari lalu 1097 pendaftaran dicatatkan di kalangan pembeli Bumiputera berbanding 674 unit ditawarkan dan ia melepasi kuota ditetapkan. Kita yakin kalaulah Bumiputera mampu untuk mengambil semua unit-unit itu, bagi saya itu tidak ada masalah. Kita tidak ada sekatan. Kalau kita tengok sejarah-sejarah PKNS pun, sebab
kuota ni ditetapkan mengikut majlis berkuasa tempatan. MPAJ dia ada lain, MPPJ dia ada lain kan. Ada yang 30% bumi, 70% bumi. Syitul Syahrin mendakwa projek itu jelas mendapat sokongan dengan lebih 60% penduduk setempat di Taman Keramat dan sekitarnya dan mengalu-alukan usaha PKNS itu. Jadi ini adalah satu orang kata apa, contoh pembangunan yang dijalankan yang telah diekspresikan oleh kerajaan negeri yang memberi nilai tambah kepada penduduk setempat. Kalau kita tengok pandangan-pandangan orang kata apa, pakar-pakar hartanah ni menjangkakan siap je pembangunan, dia pun mensasarkan persekitaran pembangunan kita ni harga hartanah akan naik 50%. Malah, menurut Syitul Syahrin, Datum Corp banyak dakwaan yang dibawa oleh pihak yang membantah projek Datum Jelatik adalah berasaskan fakta meleset dan pihak beliau sedia menerima penjelasan yang benar. Kita menjemput even orang yang membantah pada kita tak pernah sekat kalau dia orang nak datang, tapi terpulang kepada dia orang lah untuk datang, untuk bersama kita mendengar fakta daripada syarikat kita sendiri, daripada mulut kita sendiri untuk ni. Sebab kita tahu fakta atau information yang diberikan itu adalah information yang tidak benar. Seolah-olah secara tak langsung mereka ini adalah memfitnah PKNS dan juga memberi kepalsuan kepada orang yang datang. Kita akan cuba dengan cara yang lebih dekat, macam saya sebutkan tadi, orang kata keyakinan penduduk setempat itu amat penting. Sebab mereka merupakan penduduk yang terlibat secara langsung dengan pembangunan ini. Jadi, sebab kita ambil pendekatan untuk bertemu dengan mereka sebab keadaan space yang kita ada ni agak kecil. Jadi kita cuba panggil dia orang secara berperingkat untuk memberi maklumat secara terus, secara bersemuka, dan kita akan tunjukkan kepada mereka fakta-fakta ataupun kebenaran-kebenaran mengenai projek ini, pelaksanaan-pelaksanaan yang telah dirancangkan oleh pihak PKNS dan juga pihak Datum Corp dalam menjalankan projek ini. Pulangan daripada projek Datum Jelatik akan digunakan sepenuhnya oleh PKNS untuk membiayai projek rumah mampu milik di seluruh Selangor. Beberapa pihak yang hadir dalam siri pertemuan Datum Corp bersama penduduk beberapa minggu setuju dengan pendirian kerajaan melaksanakan Datum Jelatik mengikut perancangan sekarang. Kami sebenarnya penduduk Keramat dia 50-50, tapi ada 50 yang sangat bangga tentang projek ini kerana kami rasa real estate di Keramat ni kita dah lihat seperti di Sentul, bagaimana dia telah jadi Sentul West dan sebagainya. Dahulunya tempat orang tak kenali dan sekarang Brickfield sikit-sikit dah naik. So kami menunggu dan insya-Allah harta tanah kami dengan projek Datum ni juga akan mendapat spill off dia dan juga dapat meningkatlah. Orang-orang Keramat ni kena ubah persepsi ketamadunan mereka sendiri, ya. Mereka kena go with the flow. Sekarang zaman gated property, zaman orang membayar untuk services, zaman orang mempunyai pelekat-pelekat jalan raya supaya tidak ada lagi orang luar parking di tempat kita sendiri, ya. Kita kena ubah dah tu sebab kita kena ikut peredaran zaman dan kemodenan ni. Dulu kita memang di luar bandar, tapi akhirnya bandar tu membesar dan kita tiba-tiba termasuk di dalam bandar. Jadi kita kena berubah sedikit demi sedikit, ya. Saya rasa kita harus melihat bahawa konsep pembangunan ini satu usaha yang baik dari peringkat PKNS dan peringkat Datum Corporation, di mana secara tak langsung apabila projek ini telah berjaya dibangunkan, nilai tanah sekitar akan meningkat. Ya, mungkin insya-Allah tahap kehidupan masyarakat setempat atau sekitar juga akan meningkat. Jadi ia satu usaha yang baik oleh peringkat oleh PKNS untuk memajukan kawasan Datuk Keramat ini yang secara tak langsung membantu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat sekeliling, terutamanya Bumiputera. Kita sudah sampai satu era di mana era globalisasi, ya, di seluruh dunia proses ini adalah sentiasa berterusan berlaku. Peringkat globalisasi di mana pemindahan masyarakat daripada satu negara lain ke negara lain, atas faktor kerja, atas faktor bisnes dan atas faktor di mana sesuatu keluarga itu ingin mencari satu kehidupan yang lebih baik daripada apa yang berlaku pada negara mereka. Jadi proses ini adalah proses normal di seluruh dunia. Jadi saya tak nampak isu maksudnya rakyat asing membeli unit apartmen ini menjadi satu isu besar sebenarnya.
Speaker Hana Yoh daripada DAP menolak cadangan untuk jawatankuasa pilihan khas mengenai keupayaan, kebertanggungjawatan dan ketulusan Selangor Selcat mengadakan pendengaran awam untuk mengupas ritihan penduduk dan penjelasan kerajaan negeri. Alasan Hana adalah projek itu tidak membabitkan kerajaan negeri. Kalau bukan state, kenapa all this while MB buat statement tiap kali? Kenapa daripada dulu Tan Sri Khalid buat statement? Sebab dia PKNS ni pengurusi dia MB. Jadi MB tu ada is the pengurusi PKNS. Apa pula bukan state matters? Tu masing-masing nak mengelak tu. Ada. Dia cuba mengelak sebab benda ni dia menyalahgunakan kuasa dia sebelum ni. Jadi bila dah terbongkar jadi panas macam ni, dia nak jadi lepas tangan lah. Jelas terdapat pandangan yang berbelah bagi mengenai projek Datum Jelatik ini. Tidak boleh dinafikan kebimbangan di kalangan penduduk bahawa mereka akan disisihkan dari pembangunan yang diuar-uarkan sebagai penempatan Melayu. Namun dalam masa yang sama juga, pembangunan di kawasan bandar khususnya tidak boleh ditolak begitu sahaja. Justeru, dialog dengan penduduk dengan minda dan hati yang terbuka perlu diadakan untuk menangani dan mendengar keluh penduduk tempatan adalah sepatutnya menjadi keutamaan kerajaan negeri. Menuduh tunjuk perasaan baru-baru ini didalangi oleh pihak luar hanya akan menambah kemarahan penduduk setempat. Saya rasa yang pastinya memang di peringkat awal menjadi menteri besar ni, siapa-siapa pun pasti akan cuba untuk cari publicity, dan saya rasa itu yang cuba dibuat oleh Menteri Besar Selangor sekarang. Di peringkat negerinya pula, saya rasa masalah yang dihadapi tidaklah terlalu teruk kalau dibandingkan dengan apa yang berlaku di negeri lain. Harapan saya ialah supaya pembangunan yang ditumpukan dan kerja-kerja yang dilakukan ditumpukan di kawasan Selangor untuk membangun Selangor dan memastikan Selangor menjadi lebih maju daripada sekarang. Syawalia hadir melaporkan untuk Perspektif Antara Pos. Demikian paparan kami berhubung kontroversi projek Datum Jelatik yang kian menghimpit penduduk di kawasan berkaitan. Semoga apa yang dilaporkan itu tadi dapat memberikan anda pelbagai maklumat yang berguna. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.